teknik kita. Assalamualaikum, selamat sejahtera, vanakkam, ni hao. Terima kasih kerana masih lagi ingat temu janji kita. Minggu ini, teknik apa, geng? Okeylah, kali ini Alif bagi tahu teknik apa. Teknik Jahut. Okey, inilah yang Alif akan kongsikan keistimewaan dan keunikan untuk episod kali ini. Dan Alif berada di Kuala Kerau Pahang. Dan kalau anda nak tahu, etnik Jahut ni sangat kaya dengan adat resam. Dari kelahiran bayi sampailah seorang tu meninggal dunia. Dan dekat sini mereka ni banyak kemahiran tau. Ada boleh memburu, ada boleh mengukir, bercucuk tanam, bertukang dan macam-macam lagi. Alif pun tak sabar dah nak pelajari warisan etnik ini. Walaupun cuaca tak mengizinkan, kita akan teruskan perjalanan kita. Okey? Jom! Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki tanah semenanjung sejak azali lagi. Jahut ialah satu suku kaum orang asli yang tinggal di Pahang, Malaysia. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Jahut ialah 2,442 orang. Dan pada tahun 2005, anggarannya ialah lebih kurang 4,000 orang yang tinggal di 11 buah kampung yang terletak di sepanjang tebing barat Sungai Pahang dari Jerantut di utara ke Temerloh di selatan. Tok Batin Cali merupakan ketua kampung di sini bagi masyarakat Jahut. Apa khabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Cali, macam orang putih. Memang satu-satunya nama orang putih di kampung ni ke? Memang di sinilah. Di sini, di kampung ni. Di kampung ni. Di lain kampung tak ada. Saya aja yang Saya memiliki nama Tok Batin Cali. Batin Cali Jadi mungkin Tok Batin boleh ceritakan ke Ali ataupun para penonton, apakah latar belakang etnik Jahut? Bila latar belakang Jahut ni, saya tak tahu secara terperinci lah. Sebabnya orang tua-tua dulu-dulu pun tak ada bercerita dari mana datangnya Jahut ni. Apa yang saya tahu mengenai asal usul Jahut ni, cuma diorang bercerita dia anak tempatan di sini, termasuk dengan saya ni lah. Anak tempatan di sini, itu yang saya tahu. Difahamkan terdapat 9 buah perkampungan orang asli Jahut. Salah satunya ialah di sini, Kampung Paya Mendoi. Dan mengikut statistik, Kampung Penderas merupakan salah sebuah perkampungan orang asli terbesar dalam daerah Temerloh. Masyarakat orang asli daripada suku kaum Jahut merupakan pecahan daripada bangsa Senoi dan menetap di negeri Pahang. Orang asli Jahut majoritinya tinggal dalam kawasan daerah Temerloh dan selebihnya orang asli Jahut menetap dalam daerah Jerantut. Dalam daerah Temerloh terdapat 9 buah perkampungan orang asli Jahut. Antaranya adalah Kampung Paya Mendoi dalam daerah Temerloh. Ni apa? Pinang lah. Pinang. Pinang biasa. Rasa dia apa? Itulah. Cuba makan. Ambil yang paling kecil. RM1 bang. Harga dia buat Melayu. Kan nak buat saman tapi hijau lagi. Kalau hijau lagi, boleh buang. Buat demonstrasi kan. Buang aja, asal ketat je. Macam mana rasa? Kelat. Kelat? Kelat.
kalau nak ikut masyarakat Jahut ni, dia tetamu yang datang tu dia kena layan. Dia kena menerima tetamu tu dengan ikhlas hati dia. Itu yang dia bagi. Baru kita seimbang. Jadi Tok Martin, macam mana nak tahu tu identiti seorang masyarakat Jahut? Adakah dari segi pemakaian dia ke, rupa dia ke, ataupun percakapan dia? Sebenarnya nak mengenali sesuatu Jahut ni dari segi percakapan. Percakapan. Dia membawa bahasa Jahut lah. Itu yang semudahnya yang kita dapat kenali dia. Kalau dari segi pemakaian, kalau dari dulu mungkin ada apa dipanggil tadi? Bohor. Bohor mungkin sama tak dengan etnik-etnik lain? Dia berbeza. Kita orang Jahut lain sikit dia punya pemakaiannya. Yang disebut bohor tadi lain sikit. Bohor lain. Disebut seperti mana yang sedia ada kan, yang pernah tengok kan. Tak ada pada suku Jahut. Okey, jadi bohor tu memang masyarakat lain tak ada ataupun lain? Tak ada. Bohor tu memang tak ada. Selain daripada tu, apa lagi yang membezakan Jahut dengan masyarakat-masyarakat lain? Pemakaian tadi kalau mengikut tradisi orang tua-tua dulu dari bohor tadi, dia panggil selendang tadi. Selendang tu. Dia panggil selipang. Semua dia boleh panggil. Itu sajalah dia perbezaan dengan dia orang. Dan bahasa lah. Bahasa ada yang lebih kurang sama tak? Setengah perkataan sama dengan etnik lain ke? Bahasa ni ada yang mendapati sama dengan masyarakat Jahut ni. Sumabri dengan Semai. Oh, sama. Dia bukan ada perkataan yang sama. Ada yang sama. Ada perkataan yang sama. Itu siapa tadi? Semai. Semabri. Jadi kat sini kan dari dulu ni dah berapa generasi dah ni Tok Martin kat sini? Berapa generasi dah? Masuk saya generasi ke-5. Dah ke-5. Di sini. Tak ada pindah tempat lain. Tak ada. Etnik orang asli Jahut ini masih lagi kebanyakan mereka mengamalkan tradisi nenek moyang mereka. Antaranya ialah adat berkhatan. Kaum Jahut dipercayai mempunyai keturunan darah Raja Pagaruyung yang berasal dari Sumatera, Indonesia. Walaupun mereka menganut animisme, mereka percaya bahawa sesiapa sahaja melakukan kesalahan akan dihukum dan menerima balasan. Dan juga Tuhan itu ada di mana-mana. Dari segi mungkin tarian dia ke, ada tak beza dengan etnik lain? Dia ada tarian tersendiri bagi masyarakat Jahut ni? Bagi tarian ni, memang nak kata ada persamaan tu tak ada jugalah. Tapi memang tarian ni dia berbeza lah. Berbeza dengan orang asli yang lain lah. Contoh macam membrai tadi, dia lain. Contoh yang nak berubat, lain. Lain? Lain. Okey, jadi perayaan ada tak? Perayaan di sini masa ada padi lah. Lepas menuai, baru ada perayaan. Itu sekiranya berapa tahun sekali tu? Itu ikut apa ni? Padi lah. Ikut padi yang kita dapat. Tuai, itu ada mesti kerajaan? Ada. Kita bagi orang tua-tua kita yang dah pergi, kita bagi makan dia. Itu berapa lama biasanya diraikan tu? Itu sehari je. Sehari je. Mana sekarang ni rezeki yang kita dapat, kita harus bagi dia makan. Kita minta yang akan datang dia ni lebih daripada apa yang kita dapat. Minta restu macam tu lebih kurang supaya dipermudahkan pada masa akan datang. Betul? Jadi dari segi bahasa sekarang ni, adakah generasi muda yang di kampung ni masih lagi bertutur bahasa Jahut? Memang sepenuhnya lah. Sepenuhnya bertutur Jahut. Jadi sekarang ni zaman dah makin moden. Adakah Tok Martin nampak tradisi Jahut ni masih berkurangan dan sebagainya? Macam mana Tok Martin rasa? Memang
jelaslah nampak berkurangan. Tak seperti dulu. Kenapa tu? Tentang penyakit lah contohnya. Kita banyakkan ke hospital, ke klinik. Jadi di sini kita nampak berkurangan. Dulu masih lagi mengamalkan ubatan tradisi lah. Ya. Pakai herba-herba asli dan sebagainya dulu. Ya, ya. Sekarang masih lagi tak sebenarnya? Ada lagi. Ada, tapi kurang. Ada memang ada, tapi berkurangan. Jadi mungkin Tok Batin sendiri ada inisiatif nak memastikan ataupun harapan Tok Batin sendirilah nak memastikan etnik masyarakat Jahut ni tradisinya tak hilang di muka bumi ni. Mungkin ada hasrat ataupun inisiatif yang Tok Batin ambil tak? Pertama, ubat-ubatan, tradisi-tradisi orang asli, kalau boleh jangan hilang, dia berterusan. Dia akan berterusan, itu harapan saya. Pada generasi-generasi akan datang, jangan hilang. Jangan hilang, Dikatakan sejarah perkahwinan putera bongsu Raja Pagaruyung dengan anak gadis batin orang asli Jahut suatu ketika dahulu mewujudkan satu asimilasi budaya berkatan di kalangan masyarakat asli ini. Upacara seperti menyambut roh-roh muka gelanggang, jampi manik, tarian memerai dan bercukur adalah antara beberapa adat yang akan ditempuhi oleh kanak-kanak yang akan meningkat dewasa. Setiap upacara dan unsur-unsur kesenian memperlihatkan gabungan pengaruh budaya Melayu Pagaruyung dan kepercayaan masyarakat orang asli yang berkait rapat dengan unsur-unsur animisme dan alam semesta. Selain itu, seni dan adat perkhatan. Ni apa ni? Ni selalunya kita punya masyarakat orang asli Jahut ni, kebanyakan ni kalau nak mereka atau nak mengadakan berkatan, ada macam tuan rumah ataupun ketua akan menyerahkan pemuka kata, dia orang kata. Pemuka kata? Ya. Tapi sebelum itulah, saya nak perkenalkan kat para penonton. Ni dia Abang Obong yang merupakan orang kanan Tok Batin Charlie yang merupakan juga masyarakat Jahut. Betul? Ya. Jadi Alif nak tanya, berkongsikan kepada para penonton juga, apa benda yang berada di depan saya semua ni? Tradisi masyarakat Jahut, mana inilah kelengkapan untuk majlis berkatan untuk masyarakat orang asli. Maknanya masyarakat Jahut pun mengamalkan berkatan, Ya, ini diamalkan dah sejak turun-temurun. Turun-temurun? Ya. Jadi ada apa-apa maksud tak berkatan ni dalam masyarakat Jahut tu sendiri? Bermakna menandakan mereka dah menjadi akal balik, mana dah menjadi dewasa. Sikap dia perlu diubah. Makna dia boleh bertanggungjawab macam memburu ke atau mencari pekerjaan pun mana dah boleh masa. Dah boleh dah masa tu. Jadi mengikut tradisi dulu, biasanya lingkungan umur berapa tu? Lingkungan dalam umur 12 tahun ke atas. Bahan-bahan ataupun perkakas-perkakas yang diperlukan bagi majlis berkatan untuk masyarakat Jahut ni? Bermula dengan orang cakap tu sudut pinang, mana untuk muka kata. Muka kata. Selain daripada tu, sudut ni sebenarnya untuk jemputan. Khas untuk jemputan. Untuk orang kebanyakan orang cakap. Kebanyakan dia maksud dia tu tak berpangkat. Di sini tak boleh diserah kepada Tok Batin. Lain? Lain. Tok Batin dia kena khaskan. Contoh ini. Orang cakap tu tepak sil. Tepak sil. Tapi peringkat ni orang cakap permulaan. Orang cakap tu bila nak bermulanya berkatan orang cakap kena ada ketua. Mana kami orang masyarakat orang asli panggil Jahut penghulu balai. Penghulu balai. Kemudian meminang siapa pula lepas tu? Meminang orang cakap tu tukang gelanggang. Tukang gelanggang. Ya. Tukang gelanggang adalah orang yang boleh bersilat sebelum apa-apa perkara nak buat. Contoh dia orang cakap menyembelih ayam, apa semua. Dia perlu selesaikan dulu. Dia perlu selesaikan. Ya. Selepas itu barulah akan meminang
Tok Mudin. Tok Mudin. Ya. Yang tukang. Ya. Ada pisau lipat. Sebab ini kebanyakannya barang ni mungkin tak lengkap lah. Mana contoh kalau 5 orang, barang tu atau barang yang dibawa kepada Tok Mudin tu, kalau 5, Tok Mudin tu akan tahu mana budak tu ada 5 orang. Dia berpandu kat situ. Pandukan kat situ. Ya. Tapi dia bukan pakai ni Aku bukan. Tapi ini tak apa. Ini pula di awak cakap orang panggil herta. Herta. Okey. Herta. Ini pemberian terakhir. Pemberian terakhir kepada kepada penghulu balai, Tok Mudim. Seorang satu ke tukang apa? gelanggang. Ya, seorang satu. Seorang satu. Mana contoh tadi 5 orang tu, mana dia orang kena sediakan seorang satu. Seorang satu. Ya. Harta ni adalah pisau ke? Atau mata tombak. Mata tombak. Ya. Menandakan apa tu sebenarnya? Ni menandakan masyarakat Jahut ni kebanyakan dia pengawal diraja. Pengawal dia raja. Dia apa tu Sultan Pahang tu lebih percaya kepada masyarakat Jahut ni untuk mengawal dia masa dulu. Masa dulu. Ya. Jadi itulah dia punya lambang lah. Ya. Maksudnya. Baju ni memang akan dipakaikan. Ni baju ni khas untuk budak yang ingin berkatan. Ingin berkatan tu. Ya. Berpakaian baju Melayu, samping dan keris. Ya. Mana ini orang dipanggil Panglima. Maknanya nak masuk ke zaman Panglima ni apa? Ya. Kira dah dewasa. Ya. Dah boleh berdikari dan sebagainya. Yang ujung tu apa tu? Itu tempat bila nak berkatan, orang dia akan duduk dekat atas tu. Dalam tu ada apa? Padi. Dulu tak ada ke herba-herba untuk bagi kebas ke tak. bius? Macam zaman sekarang panggil bius. Tak ada. Dia apa tu? Mudim akan serapah saja. Serapah. Menjampi. Pengalaman abang sendirilah. Nangis tak nangis? Ya. Oh, tak ada. Sakit tak sakit? Tak ada. Hah? Tak ada. Tak ada. Rasa Sebab- macam gigit semut ni. Ya. Ha? Macam tu. Wow. Dia punya majlis ni berlangsung sama ada satu hari tu sendiri ataupun mungkin lepas tu ada majlis-majlis keramaian ke untuk diraikan selama beberapa hari ke macam mana? Ini apa tu majlis berkatan ni separuhnya berpandu kepada keluarga yang mampu. Kalau dia mampu ataupun ada hajat, dia boleh adakan 2 hari 2 malam. Maknanya 2 hari 2 malam tu apa dia buat? Maknanya majlis memerai orang cakap tu, menari tu, memerai. Memerai. Ya, Selama 2 hari 2 malam bagi yang mampu. bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu, dia akan buat juga ke ataupun tak buat pun tak apa? Dia akan buat juga. Tapi dia buat 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, Ya. kurang 1 je. Ya, macam hari ini, petang ni lah. Dia adakan majlis membuka gelanggang. Buka gelanggang atau ini merasmikan rumah ni. Makna besoknya selesai. Mana 2 hari 1 malam. 1 malam. Ya. Okey, jadi inilah keperluan-keperluan. Ni payung ni memang Payung ni hiasan saja. hiasan saja. Kalau dulu pun pakai payung juga tak? Pakai Dulu payung. pakai payung Pakai juga. payung. Macam berkahwin jugalah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Nak kena bertandu. Nanti budak-budak ni akan ditandu. Akan ditandu Ya. sebenarnya. Oh, dan sampai sekarang masih lagi mengamalkan tradisi itu sampai Ya, sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang masih lagi. Sampai sekarang. Peralatan muzik yang digunakan sejak turun-temurun ialah centong iaitu buluh, gendang, gong dan alat muzik seperti biola yang diperbuat dari buluh. Rumah tradisi kaum Jahut diperbuat dari kulit kepung, buluh dan bertam. Dinding rumah diperbuat dari kulit pokok kepung. Lantai diperbuat dari buluh. Atap pula diperbuat dari bertam atau cucuk. Kebanyakan rumah di kampung Payam Mendoi sudah berubah kepada rumah batu dan beratap zinc. Balai adat pula merupakan tempat kaum Jahut melakukan aktiviti dan acara secara beramai-ramai. Contohnya, kenduri kendara, mesyuarat, sewang
dan lain-lain lagi. Alhamdulillah Tok, hujan pun dah berhenti, jadi Tok boleh bawa saya jalan-jalan sekitar kampung ni kan. Jadi Tok, saya tanya, kat sini ada berapa buah rumah sebenarnya kat kampung ni? Di dalam kampung ini ada sebanyak 52 buah rumah. 52 buah rumah. Ya. Penduduk keseluruhan kampung ini adalah 346 orang. 346 orang kan? Ya. Jadi rata-rata kat sini mereka melakukan pekerjaan apa sebenarnya? Pekerjaannya menoreh. Menoreh. Menoreh, selain menoreh tu diorang bekerja ladang lah. Bekerja ladang Penduduk-penduduk kat sini sebenarnya rata-ratanya diorang beragama apa? Di sini ialah bangsa sendiri kan, Yahud. Mana dia tidak mempunyai ada agama. Dia tak ada agama. Dia cuma pegangannya sama juga, Tuhan tu juga. Tuhan juga pegangan dia. Cuma dia tak ada beragama. Masyarakat di sini ada juga beragama Islam. Ada juga? Ada. Ada. Jadi saya pun berusaha juga untuk memajukan dia orang yang berislam ni kan. Saya jumpa dengan ustaz-ustaz di pejabat agama macam itulah. Jadi Tok Batin dah berapa tahun berkhidmat? Berkhidmat sebagai? Tok sebagai ketua kampung? Saya berkhidmat sebagai ketua kampung adalah 7 tahun. 7 tahun? Ya. Jadi pencapaian Tok Batin dalam perkampungan ni. Ya, adalah perbezaan dia. Sebab apa, saya kadang-kadang terlalu rapat juga seperti dengan parlimen, dengan pihak DON. Jadi diorang ni membantu saya untuk mendapatkan jalan yang baik, api yang baik, rumah yang baik. Saya amat berterima kasihlah dengan kerajaan yang ada sekarang ini. Bye. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat orang asli Jahud bagi menjayakan episod kali ini. Dan Alif berharap sangat sejarah mereka, tradisi mereka dan juga bahasa masyarakat ini akan diwartakan keunikannya. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya untuk etnik Jahud. Yeay! Yelah! Jadi, jangan lupa saksikan rancangan Etnik Kita pada episod akan datang. Jaga diri, hiasi pribadi. Saya Alif Hadi. Etnik Kita, tak kenal maka tak cinta. Assalamualaikum dan bye-bye.